Episode kedua, suasana toksik dan benih perubahan. Racun di meja kerja, pejabat itu semakin panas. Gosip tentang mengapa Aisyah belum berkahwin menjadi bahan perbualan di pantry. Soalan-soalan yang diulang-ulang seperti jarum kecil yang menusuk. Di belakang senyuman mesra, ada bisik-bisik. Siapa yang sedang rapat dengan bos? Siapa yang lebih layak? Siapa yang akan dipromosikan? Persaingan menjadi permainan, bukan lagi soal prestasi semata-mata, tetapi soal politik pejabat, tikaman dari belakang, dan siapa paling pandai menarik perhatian. Dalam mesyuarat, suasana berubah menjadi medan. 2 atau 3 staf mula bersaing secara terbuka untuk mendapatkan proyek baru. Suara meninggi. Hujah dipertahankan bukan semata-mata untuk kebaikan proyek tetapi untuk menunjukkan siapa lebih bernilai. Aisyah menonton semuanya dengan rasa jemu. Dia sudah lali dengan permainan itu dan enggan terlibat di dalam permainan itu. Dia enggan menukar prinsip demi pangkat. Biarlah dia kekal sebagai eksekutif biasa. Lebih selesa menanggung rutin yang dikenali daripada menjadi sebahagian daripada permainan yang menggerogoti dirinya. Aisyah sebenarnya sudah hilang semangat di pejabat itu namun masih bertahan karena disitulah punca rezeki yang menampung kehidupannya. Luka lama yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Segala-galanya bermula 4 tahun lalu. Aisyah pernah bercinta dengan seorang senior sewaktu tahun ketiga university. Irfan namanya. Mereka merancang untuk berkahwin selepas Aisyah tamat pengajian, membina keluarga seiring dengan membina kerjaya bersama. Namun keluarga Irfan menentang hubungan itu. Perancangan mereka runtuh, dan Aisyah patah hati kronik. Untuk mengelakkan larut dalam kesedihan dan menjadi kemurungan, dia menumpukan diri pada kerja sambil melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dari ijazah. Di situ, masanya penuh sehingga tiada ruang untuk mengenali lelaki lain ataupun bersosial. 3 tahun kemudian, berkat fokus dan bertungkus lumus, dia berjaya menamatkan pengajian peringkat lebih tinggi sambil bekerja. Satu pencapaian yang sepatutnya diraikan. Tetapi kegembiraan itu dicemari apabila syarikat menukar polisi kenaikan gaji untuk staf yang menyambung belajar. Janji kenaikan gaji yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Semangat Aisyah merosot lagi dan bertambah teruk karena hutang masih banyak. Nasihat rakan sekerja yang lain bergema di telinganya. Sabar Aisyah, bersyukurlah kita sudah menjadi pekerja tetap di sini. Kalau kau tukar kerja lain, mungkin kau masih pekerja kontrak seperti di syarikat lama kau dulu. Aisyah akur, tetapi hatinya semakin kosong. Perkenalan yang mengubah arah. Suatu hari, seorang rakan memperkenalkan Aisyah kepada seorang eksekutif senior dari jabatan lain bernama Haris. Permulaan mereka sederhana, makan tengah hari berkumpulan, kemudian makan berdua di waktu rehat pejabat untuk lebih mengenali antara satu sama lain. Haris bukanlah jenis yang suka politik pejabat. Dia lembut, sabar, dan memahami. Setahun kemudian, Haris melamar Aisyah. Mereka bersetuju berkahwin walaupun ada halangan dokumentasi. Haris seorang duda tetapi perceraian lamanya belum disahkan sepenuhnya oleh mahkamah. Undang-undang Malaysia menghalang pendaftaran perkawinan baru selagi kes mahkamah belum selesai. Mereka memilih jalan yang sukar tetapi penuh keberanian, yaitu bernikah di sempadan Thailand dan kemudian mendaftar perkawinan di Malaysia. Aisyah menerima keputusan itu dengan hati terbuka. Pada usia hampir 30, dia percaya jodoh sudah tiba. Ketika keamanan tergugat, kehidupan selepas berkahwin membawa harapan baru. Aisyah kembali merasakan semangat hidup. Namun kebahagiaan itu diuji apabila Haris ditamatkan jawatan akibat pemecatan berikutan pengurangan tenaga kerja syarikat. Keadaan memaksa Haris mencari pekerjaan baru. Melalui jaringan rakan, dia ditawarkan jawatan dengan gaji lebih tinggi tetapi jauh dari rumah, yaitu sebagai pengurus jualan serantau yang memerlukan pemindahan ke negeri lain. Demi keluarga dan untuk mengumpul simpanan, Haris menerima tawaran itu. Mereka membuat keputusan sukar. Hidup berjauhan sementara,
dengan rancangan Haris mengumpul uang dan kembali menetap bersama kelak. Kehamilan, ketabahan, dan perubahan rutin. Aisyah mengandung. Kegembiraan bercampur gusar karena suaminya, Haris, bekerja jauh dan hanya mampu mengambil cuti sehari ketika hari bersalin. Suatu pagi, ketika kandungannya memasuki usia 4 bulan, dia memandu di lebuh raya yang sesak apabila stereng yang dipegangnya tiba-tiba terasa berat dan pedal minyak tidak memberi tindak balas. Mujurlah dia sedang memandu perlahan. Dengan tenang Aisyah memusingkan stereng ke tepi dan menekan brek sehingga kereta tersadai di lorong sibuk. Dia menghubungi Haris, dan dari jauh suaminya segera mengatur tow truck untuk membawa kereta rusak itu ke bengkel kereta. Keputusan bengkel kereta akhirnya tegas. Kereta rusak teruk dan kos pembaikan melebihi nilai kereta. Aisyah terpaksa menjualnya kepada pembeli lain yang sanggup menanggung kos pembaikan. Sejak hari itu Aisyah tidak lagi memiliki kendaraan sendiri. Hidupnya beralih kepada pengangkutan awam. Pagi-pagi buta dia berjalan lebih jauh menunggu bus. Berdiri lama menahan angin dan hujan sebelum bus tiba membawa dia ke stesen komuter. Dari situ dia turun naik anak tangga stesen dengan perut yang semakin membesar. Menapak lagi ke pejabat walaupun langkahnya terasa berat. Rutin baru itu melelahkan. Namun Aisyah tetap tenang. Kandungannya sihat, dia tidak mengalami alahan teruk, dan rasa syukur menguatkan hatinya. Dia belajar menyesuaikan diri, bangun lebih awal, berjalan lebih jauh, berdiri lama menunggu bus, bersesak dalam tren dan menahan pandangan simpati orang ramai. Semua demi nyawa kecil yang sedang dibesarkan di dalam rahimnya. Keterujan menimang cahaya mata pertama yang biasa menyinari pasangan baru tidak dirasainya sepenuhnya. Karena sepanjang 9 bulan pemeriksaan perubatan dia sering hadir sendirian. Haris hanya sempat berada di sisinya pada hari kelahiran. Namun Aisyah tidak mengeluh. Harapannya sederhana, bayi yang sihat. Doa itu dimakbulkan. Ketika bayi perempuan itu lahir dengan tubuh sempurna, mereka menamakan anak itu Alia, satu nama yang menjadi penawar bagi segala letih dan pengorbanan. Benih harapan di tengah kekalutan. Di sebalik tekanan pejabat, politik yang menggerogoti, dan jarak yang memisahkan, ada sesuatu yang kembali menyala dalam dirinya. Rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan keinginan untuk hidup yang lebih bermakna daripada sekadar stres menghadap jalan jam setiap hari. Aisyah tidak lagi sekadar bertahan. Benih kecil dalam dirinya mulai bertunas. Bukan hanya untuk keluarga kecil yang baru dibina, tetapi juga untuk mencari cara agar hidupnya tidak lagi dikawal sepenuhnya oleh kerja yang menguras. Bersambung ke episode yang akan datang.